Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pesan Abu Dzar bahagian kedua. Seorang telah datang kepada baginda SAW semasa persiapan untuk menuju ke Tabuk. Tabuk ialah sempadan dengan Syam, iaitu kawasan Mediterranean. Katanya kepada Rasulullah SAW, "Tuan, jangan bawa saya ke sana, nanti timbul fitnah." Baginda SAW bertanya, "Mengapa?" Jawab orang itu, "Di sana banyak perempuan cantik." Di Tabuk, sepadan dengan Syam, banyak perempuan cantik. Dengan itu turun wahyu yang menerangkan bahawa dia sudah pun berada dalam fitnah. Dengan melihat perempuan cantik pun ada fitnah. Sebenarnya kemana lagi hendak pergi dengan meninggalkan Rasulullah SAW dan kerja dakwah. Fitnah memang datang kepada kita dalam suasana perempuan-perempuan cantik sekiranya hati kita gelap. Kita naklah buat kerja ini mengikut usul-usulnya. Usul yang ketat untuk diri kita sendiri dan usul-usul yang ringan untuk yang lain. Rasulullah SAW memanjangkan solatnya dan baca surah-surah yang panjang bila seorang diri. Tetapi semasa solat berjemaah bersama orang ramai, baginda SAW memendekkannya sahaja. Syaitan selalu tunjuk kepada kita berbagai-bagai usul orang, dan nafsu kita turut hanyut dengan bisikan-bisikan syaitan. Menyebabkan sikap diri kita juga hanyut dan merosakkan orang lain. Dengan itu, kerja tabligh dibuat bersungguh-sungguh. Serentak dengan itu, perasaan benci-membenci sama sendiri juga turut berkembang. Ini tidak betul. Oleh itu, apabila kita melihat usul telah merosot, hendaklah segera kita perketatkan untuk diri kita sendiri dan longgarkan untuk orang lain. Apabila sahabat radhiyallahu melihat kekurangan usul pada orang lain, mereka terus menyalahkan diri mereka sendiri. Bila sahabat sifatnya, bila kekurangan usul, maka mereka salahkan diri mereka sendiri. Ingatlah, apabila kita berusaha ke atas iman, kita akan beroleh kemuliaan. Sebab itu adalah jaminan Allah SWT. Apabila sudah ke hadapan, janganlah kita mula berasa diri kita besar dan orang lain tidak boleh cakap apa-apa tentang kesilapan kita. Kalau demikian, diri kita juga tidak boleh cakap apa-apa terhadap orang lain. Asas usaha ini ialah ikhlas dan laksanakan pengorbanan. Kemudian kita tidak boleh anggap diri kita besar, tapi hendaklah dirasa sama taraf dengan orang lain. Hendaklah kita mengingati di antara satu sama lain dengan ikhlas, sopan santun dan kasih sayang. Seorang mukmin dan seorang mukmin yang lain ibarat cermin. Bila kita melihat seorang muslim yang lain, berarti seorang mukmin dan seorang mukmin yang lain ibarat cermin. Bila kita melihat seorang muslim yang lain, berarti kita menilik diri sendiri pada orang lain. Wallahu a'lam. Amalkan sikap dasar memandang ke dalam. Apabila kita melihat orang lain, sama ada kita nampak kebaikan atau keburukan, hendaklah kita segera menilik diri sendiri. Bagaimana diriku hari ini? Bagaimana hariku semalam? Bagaimana hariku esok? Pandanglah orang lain untuk mencari dan mengutip segala kebaikan, dan pandanglah diri sendiri untuk meneliti, menyemak segala kekurangan dan cacat celah. Para sahabat radhiyallahu adalah contoh kita. Bagaimana contoh kita ialah para sahabat. Mereka mengatakan, apabila sahaja kami mendengar perintah, kami terus amalkan dengan segera, tanpa mengira apa keadaan sekalipun. Para sahabat pun apa yang Nabi amalkan juga mereka amalkan. Apabila kita melaksanakan tugas dakwah ini, walau dalam apa keadaan sekalipun, akan datanglah sifat taat pada diri kita. Dengan wujudnya sifat taat, akan bertambahlah nur dan hidayah dalam diri kita. Malahan, apabila kita didik diri kita dengan sifat taat, akan timbullah keelokan akhlak kita. Dengan itu, tidaklah berlaku pecah belah. Perkara yang tidak difahami hendaklah diberitahu dengan cara yang baik. Hendaklah kita jalankan usaha dakwah dalam suasana yang bersih, indah dan aman, damai. Sebab itulah tujuan dakwah yang sebenarnya.